Assalamualaikum. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nisur alaina min azaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, murid-murid, kita sambung penyelesaian masalah dulu Okey. Betul tak? Hari tu kita bincang mana? Jauden? Kita dah habis belajar sampai sini betul? Sampai oktagon betul? Betul. Betul tak Jauden? Okey, jadi sekarang kita kemudian tadi hari tu cikgu buka tu kan apa kejap lupa dah cikgu. Ni kita punya soalan penyelesaian masalah kan? Kita dah bincang satu contoh kan? Betul. Kita dah bincang satu contoh betul hari tu yang bentuk segitiga taman permainan tu kan? Kita cari luas segitiga betul tak? Ingat lagi tak? Cikgu yakin sebab Rajauddin mesti tengok link rakaman betul tak? Tengok semula tak link rakaman tu? Sebab ayah awak selalu mesti request access ayah awak. Bagus ayah awak nanti hari jadi ayah awak kena belikan ni hadiah. Dengan hadiah mak awak hari-hari mesti cikgu masuk je mesti ayah awak dah request access. Jadi ayah awak nombor satu sekarang ni awak kena masak. Hari jadi mak, hari jadi ayah nanti awak yang kena masak. Ibu dengan ayah duduk relax je. Awak kena masak Rajauddin. Okey, dia orang paling risau awak punya belajar. Okey, baik. Yang ni kita dah bincangkan betul? Betul tak Syazwan Firdaus? Betul tak? Oh, ada Khairul lagi ni lah. Wah, okey, ada Syazwan Rasim kita ada Khairul pagi ni. Khairul, apa khabar Khairul? Mana Khairul ni? Tu dah masuk Khairul. Okey Khairul, apa khabar Khairul? Okey Khairul. Tak apa, dia tak follow yang minggu lepas, tak apalah. Okey, so agak sukarlah bagi Khairul sebab dia tak tapi cikgu harap Khairul tengoklah rakaman supaya dapatlah sedikit sambungan, rentetan sambungan yang kita belajar tu. Okey, tak apa, teruskan je Khairul. Okey, sekurang-kurangnya mendengar. Okey, sekurang-kurangnya mendengar. Okey, baik. So, yang ini kita dah belajar, kita dah bincang macam mana nak cari dia yang melibatkan perimeter. Perimeter tu ukuran tambah sekeliling, kemudian kita bila dah dapat bentuk segitiga punya ukuran, kita cari luas segitiga. Cari luas segitiga. Panjang tapak darat tinggi bahagi dua. Okey, dalam segitiga yang paling panjang tu apa dia? Bukan tapak, bukan tinggi. Ingat lagi tak? Kalau yang dalam segitiga tu ukuran yang paling panjang tu. Ukuran yang paling panjang tu kita jangan ambil dia, jangan kira dia sebab itu bukan tapak ataupun dia pun bukan tinggi. So kena ingat tu. Dia bukan tapak, dia bukan tinggi. Okey, so kena ingat tu. Okey, baik. Okey, kita tengok yang seterusnya. Yang ini cikgu suka. Setiap tahun cikgu suka ajar yang ini. Okey. Baik, bacakan Rajauddin. Rajah di bawah menunjukkan plan rumah Freddy yang termasuk halaman depan. Luas rumah dia ialah 89.1 meter. Dia ingin memasang pagar halaman depan rumah dia. Hitung panjang pagar yang diperlukan untuk memasang pada halaman depan rumah. Okey. Dah. Yang lain okey? Baik, kita sambung Hitung panjang pagar. Okey, baik, kita gunakan teknik apps. Okey, teknik apps. Okey, baik. Apa yang diberi? Ini gambar raja dia. Cikgu, siapa yang nak lukis gambar raja dia tu? Murid-murid lah yang kena lukis. Murid-murid lah yang kena lukis. Rajah di bawah menunjukkan pelan rumah Freddy. Itu pelan dia. Okey, termasuk halaman depan. Ada halaman rumah Freddy ni Okey, luas rumah dia ialah 89.1 meter persegi. Kuasa 2 tu kita baca yang nombor 2 kecil tu kita sebut sebagai persegi. Okey, luas rumah dia ialah 89.1 meter persegi.
Kemudian dia kata apa? Dia ingin memasang pagar halaman depan rumah dia. Jadi mana halaman? Ini halaman. Cikgu, pagar yang mana tu cikgu? Pagar tu yang warna merah tu. Yang dia dah buat tu. Cikgu, yang kat sini kenapa dia tak pasang pagar? Siapa boleh jawab? Kenapa dia tak pasang pagar kat situ? Kata dia nak pasang pagar dekat halaman rumah dia. Kenapa yang cikgu bulatkan tu dia tak pasang pagar? Siapa boleh fikir? Syazwan, Rajauddin, Firdaus, Saudara Firdaus, Airul. Cepat, onkan mic. Cikgu tak dengar kalau awak cakap tak on mic. Kenapa yang cikgu bulatkan tu dia tak pasang pagar? Pagar yang kat merah je tu. Yang dekat atas line merah. Itu rumah dia. Ya, itu rumah dia. Mestilah ini pagar, mesti ada pintu nanti kan. Ni pagar pintu lah sini. Pintu. Pintu masuk kan, pagar dia tetap pasang pagar juga. Ini pintu masuk rumah dia, betul tak sini? Takkan dia nak letak pagar, betul? Kalau dia letak pagar atas garisan ni, aja macam mana dia nak masuk rumah dia? Aja betul tak? Okey, jadi itulah dia tak letak pagar situ. Jadi yang bermaksudnya kita faham, ini kawasan pagar. 1, 2, 3. Ada 3 yang kita nak kena kirakan pagar dia kat situ. Boleh? Okey, baik. Itu yang diberi. Okey, apa yang dicari? Apa yang dicari? Panjang pagar yang diperlukan untuk pemasangan halaman depan rumahnya. Jadi dia nak kira panjang pagar itu. Yang kita nak pasang ke depan dia. Okey, so operasi apa yang terlibat? Bahagi dan tambah. So sekarang kita nak selesaikan dia. Murid-murid. Yang ini kita nak carilah. Luas rumah. Dia dah bagi tahu tadi. 89.1. Panjang tepi ni 6.6. Panjang sini tak ada. Okey. Panjang situ tak ada. Sekejap. Cikgu kena keluarkan balik. Cikgu kena tunjukkan kepada awak macam mana cikgu nak cari panjang yang cikgu masukkan tadi. Sila perhatikan betul-betul. Cikgu, suara cikgu macam Suara cikgu apa? Macam bergema gitu. Bergema? Okey, Khairul kena offkan mic. Okey, cikgu dah mute. Okey tak suara cikgu? Okey. Cikgu offkan, cikgu mutekan, cikgu terpaksa senyapkan Khairul punya mic. Cikgu tutup offkan mic dia. Okey. Okey, baik. Biasa kadang-kadang ada gangguan macam itu. Okey, biasalah. Okey, so Khairul dengar Okey, baik. Okey. Alah, mana tadi? Sekejap. Dah terhilang dah. Kena buka balik semula. Sekejap ya. Benda ni dia kena biasalah guna laptop. Okey, Khairul. Khairul berkepala botak. Okey, Khairul kat mana tu, Khairul? Khairul tak on cam mic ya. Okey, murid-murid. Ni dia. Okay, cikgu kena terangkan betul-betul ni kepada Rajauddin dan semua. Supaya murid-murid dapat. Baik murid-murid, sila perhatikan dengan jelas dan teliti. Untuk cikgu terangkan kepada murid-murid. Baik, kenapa kita kena cari panjang B ke C? Panjang B ke C ni ialah E ke D ni pun sama juga panjang dia. Sebab bentuk segi 4 tepat, panjang yang bertentangan ni, yang ni mesti sama dengan ni. Ni 6.6. Yang ini mesti sama dengan yang ini. Yang BC tu kita tak tahu. Jadi murid-murid, macam mana kita nak cari panjang BC tu? Kita perlukan panjang BC tu. Mesti ada. Sebab kita kena cari dia, ada sebab dia. Baik. So macam mana nak cari dia? Murid-murid, kita kena balik kepada formula luas segi 4. Apa dia formula luas segi 4, Rajauddin? Panjang darab lebar.
Bila kita ambil panjang, kita darabkan dengan lebar, kita akan dapat luas segi 4. Ini asas dia Rajaudin. Okey, dan lain-lain. Baik. Apa guna dia cikgu? Apa yang dimasukkan dia cikgu? Baik. Sekarang ni, kalau Rajaudin pasan, cikgu luaskan dia dah bagi. Kenapa nak kira luas lagi? Kita tak kira luas. Kita nak kira panjang ni. BC ni. Kita nak kira. Macam mana nak kira? Panjang. Okey, panjangnya kita tak tahu. Panjang BC kita tak tahu. Darab dengan siapa? Darab dengan lebar. Lebar dia berapa? Lebar dia yang ini. Ini lebar 6.6 sama dengan 89.1. Itu dia maksudnya Rajaudin. Panjang yang kita cari tadi tu, kita nak cari berapa nilainya, kita tak tahu. Tapi panjang itu apabila kita darabkan dengan lebar. Lebarnya berapa? 6.6. Apabila panjang darab lebar, itu adalah formula luas segi 4. Panjang darab lebar, kita akan dapat luas segi 4. Luas segi 4 telah diberikan dalam soalan, dalam cerita soalan, iaitu 89.1. Yang ini yang kita kena faham Rajaudin. Bukan biasanya kita belajar dalam buku teks mencari luas. Ambil panjang, ambil lebar, kita darabkan, kita dapat luas. Tapi di soalan-soalan penyelesaian di tahun 6, soalan-soalan penyelesaian di tahun 6, dia dah bagi pula luas itu. Daripada luas itu kita kena berfikir, kita kena manipulate, kita kena olah dia punya formula untuk cari panjang dia. Itu level UPSR sekarang ini. Nasib baik kita tak ada UPSR. Kalau tak ada UPSR, cikgu pun tak tahulah macam mana. Sebab benda ni kalau terang dalam ni, macam inilah. Okey, tapi kalau terangkan kat depan-depan, cikgu lebih senang sikit nak tunjukkan. Cikgu boleh lukis lebih banyak lagi. Kat sini pun cikgu akan lukiskan juga. Okey, cikgu akan terangkan seperlahan-pelahan. Okey, jangan risau. Supaya nanti, macam siapa-siapa yang murid-murid yang ada depan cikgu ni, dia nak masuk sekolah asrama penuh, nanti awak akan melalui satu peperiksaan. Macam Hafizah. Okey, macam Kak Fiza tahun lepas, dia dapat masuk SMKA Paguh. Tapi sebelum dapat SMK Paguh tu, dia kena pergi jawab soalan peperiksaan. Bukan soalan UPSR, tapi ada soalan lah. Jadi cikgu takut kalau soalan matematik dia ada soalan melibatkan luas, perimeter. So cikgu nak terangkan kepada awak ni, supaya sekurang-kurangnya awak ada kemahiran tu. Bila soalan tu keluar nanti, masa awak kena peperiksaan sebelum nak masuk ke sekolah asrama penuh tu, cikgu Suhaimi pernah ajar ni. Sekurang-kurangnya ada dalam minda dan otak awak. So cikgu terangkan. Okey, baik, cikgu patah balik. So sekarang ni kita nak cari panjang BC ni. Okey, maksudnya panjang darab lebar sama dengan luas. Okey, ataupun maksudnya ialah panjang darab 6.6 akan dapat 89.1. So macam mana nak cari dia ni? Okey, so perhatikan sekarang ni. Cikgu kena pindahkan ke whiteboard yang baru. Okey, baik, cikgu pindahkan ke whiteboard yang baru. Okey, supaya dia lebih luas sikit whiteboardnya. Okey, baik. So sekarang tengok pada skrin baru anda. Okey. Rajaudin, P ni adalah panjang kan? Kita anggap dia sebagai anon ataupun anu. Anu dalam darab 89.1. Kita pernah belajar anu dalam tambah, anu dalam tolak, anu dalam darab, anu dalam bahagi. Kalau Rajaudin masih ingat, macam mana kita nak cari anu dalam darab? Operasi apa kita kena buat? Bahagi. Ya, betul Sazwan. Betul Rajaudin. Bahagi. Apa bahagi apa? Dalam situasi ni, apa nak bahagi dengan apa? Betul dah operasi bahagi. Bahagi. Sekarang soalannya, yang mana nak bahagi mana? Siapa depan, siapa belakang? 89.1 bahagi Ya. 91 bahagi 6.6. Ya, 89.1 bahagi 6.6. Ya, itu dia. Maka kita akan dapat anu ni. Anu yang ni lah. Cikgu, anu ni siapa tadi? Anu ni panjang BC tadi loh tu. Okey. Tapi sekarang ni, cuba Rajaudin tengok ni. Dia bahagi dengan nombor ni ada perpuluhan. Bahagi dengan 6.6. Cikgu pernah sempat ajar masa sebelum kita cuti PKP. Masa tu bulan 2 ke bulan 3. Kita belum PKP lagi. Apabila bahagi dengan titik perpuluhan, kita boleh permudahkan dia. Rajaudin masih ingat lagi tak? Kita boleh gerakkan titik dia. Macam mana kita nak hilangkan titik dekat 6.6 tu?
89.1 tu kita tak hilangkan pun tak apa, tapi bila kita buat di sebelah 6.6 ni, 89.1 pun kita kena buat juga. Jordan masih ingat atau tidak? Ingat. Okey, kena buat apa kat sini? Cikgu lukiskan sikit untuk bagi clue untuk Jordan ingat. Dia keluarkan satu ke belakang. Kita nak jadikan dia nombor 66. Apa yang kita buat kat sini Jordan? Cuba recall balik. Keluarkan titik perpuluhan. Ya, kita keluarkan titik perpuluhan. Bermaksud kita kena buat apa kat bawah ni? Tulis apa ni? Betul tu? Maksudnya kita keluarkan titik perpuluhan dia. Operasi apa kita kena buat kat bawah ni sebenarnya? Kita buang dia satu kali. Cuba recall balik. Cikgu sempat ajar ni. Yang ni. Carol ingat lagi tak Carol? Piring terbang. Piring terbang. Betul lah piring terbang. Kalau gerak ke depan, kita buangkan dia ke depan. Operasi apa? Darab. Darab, betul. Darab. Darab Carol, betul. Darab berapa? Darab berapa tu? Kita buang satu kali. Darab dengan berapa? Dah satu. Satu? Semana ada darab satu? Kalau piring terbang, kita nombor apa yang kita buat? 10. 10. Murid-murid, okey, dengar ni. Apabila kita jumpa soalan seperti ini, soalan macam ini, kita nak selesaikan dia. 89.1 bahagi 6.6. Apabila melibatkan bahagi belakangnya ada nombor perpuluhan, dia akan jadi sukar kalau murid-murid bahagi dalam bentuk lazim. Jadi kita nak buangkan titik ni. Kita nak hilangkan dia. Jadi bila kita tengok, kita nak buangkan dia, kita tengok, kita lompat berapa kali? Dia lompat satu kali lah. Dia darab dengan 10. Maka dekat sini, sebelah kanan ni pun kena darab 10. Bila darab 10, darab gerak ke depan. Berapa kali nak gerak? Satu kali. Maka titik akan berpindah kat sini, titik yang biru ni pun akan pindah sini. So sekarang jadi berapa? 891 bahagi 66. Itu cara dia Rajaudin. Sekarang nombor kita jadi 66 kan? 89.1 pun dah jadi 891. Murid-murid, bila kita nak buang yang sebelah kiri ni, bila kita dah darab 10, yang kanan ni pun wajib buat darab 10. Darab nombor 10. Jadi kita tak payah buat betul lazim. Gerakkan saja titik juga. Wajib buat yang sama di sebelah kiri dia tu. Itu dia punya step dalam matematik, kemahiran matematik. Kena ingat. Kalau saya nak buang titik perpuluhan yang belakang, darab 10, yang depan dia pun kena darabkan dengan 10. Itu adalah step yang wajib buat juga. Dapat tak? Dapat. Okey, so sekarang 891 bahagi 66. Buatkan bentuk lazim sekarang. Buatkan dalam bentuk lazim sekarang. 891 bahagi 66.
Memang agak lama awak nak kira yang ni. So kena sabar. Bahagi betul lazim. Kena buat sifir 66 betul? Okey, boleh selesaikan tak? Sifir 66. Dapat berapa Ajaudin? Syazwan Wasim dapat tak Syazwan Wasim? Syazwan Firdaus dapat tak? Sekejap, Ego. Kena sabar kira yang ni. Memang kena sabar. Tapi dia tak panjang pun jawapan dia. Jawapannya tak panjang pun. Ada baki letak sifar, kena letak titik perpuluhan. Jawapannya tak panjang pun, cuma sifir besar, sifir 66. Kalau murid-murid mampu untuk menggerakkan jari mengira benda ni, memang senang di sekolah menengah. Jadi murid-murid akan sentiasa berfikir di otak, di hati, matematik ni tak mesti kena kira. Tak boleh rasa penat, tak boleh rasa malas. Mesti kena kira dengan jari. Dia akan rasa di jari, dia akan terima di otak. Itu yang murid kena rasa. Itulah Cikgu Saimi belajar. Apa yang Cikgu Saimi belajar tentang matematik. Okey. Jauhdin dah dapat. Syazwan Firdaus macam mana? Sekejap, Ego. Okey, Cikgu tunggu. Khairul macam mana? Syazwan Wasim macam mana? Makan lah Jauhdin. Sambil-sambil belajar boleh makan. Jangan risau, kita belajar kat rumah. Bukan kat sekolah. Kalau kat sekolah dalam kelas tak boleh. Dia ambil biskut. Kalau ada udang galah, ambil udang galah. Kalau mak masak Maggi udang galah, boleh sarap. Kalau ada lebih, nanti gua ambil. Sementara kita tunggu Syazwan Firdaus ni. Khairul. Enam 12. Khairul tengah cuba. Syazwan Firdaus tak tahu. Syazwan Wasim macam mana Syazwan Wasim ni? Dapat tak Syazwan Wasim? Belum nak buat. Belum lagi. Okey, buat dulu. Buat dulu. Tak apa. Cikgu takkan tunjukkan seterusnya kalau ini pun tak boleh selesaikan. Cikgu nak semua murid mesti sama rasa, sama-sama.
Macam Rajauddin kira tu. Tapi jawapan Rajauddin cikgu tak tahu lagi, cikgu tak nak tanya lagi. Cikgu tak tahu betul ke salah, tapi cikgu tak nak Rajauddin bagi tahu. Cikgu nak semua murid yang ada pagi ni rasa macam mana susahnya penatnya kira 891 bagi 66. Baru puas hati. Baru kita puas hati dengan diri kita. Sedap kan Rajauddin ya. Depan sekolah ni bau durian. Makan roti sekarang ni pun rasa macam bau makan durian. Bau durian dia apa? Wangi-wangi. Lama noh. Dah siap belum ni? Dapat ke tak dapat? Okey, Rajauddin. Berapa jawapan awak, Rajauddin? 13,5. Lagi sekali? 13,5. Ya, betul. Jadi murid-murid dapat tak 13,5? Tak. Tak dapat. Selalu orang beritahu tak dapat. Okey, lagi yang lain? Dapat. Siapa dapat tu? Dapat ego. Karol dapat, Karol? Dapat ego. Okey. Wasim? Tengah mengira. Saya baru 13 perpuluhan berapa. 13 perpuluhan. Okey, 13 perpuluhan. Okey, habiskan. Sikit lagi. 13 sudah betul. Perpuluhan. Okey, berapa? Sama cikgu. 13,5. Baik, tahniah. Baik, murid-murid. Perhatikan pada skrin anda sekarang. Okey. Perhatikan pada skrin anda sekarang. Okey. 891 bagi 66. Bagi yang tak dapat tadi. Okey. Pertama sekali kita ambil satu, betul tak, Rajauddin? 66 betul tak? Betul. 9 tolak 6, 3 betul. 8 tolak 6, 2 betul. Betul. Turunkan 1 betul. Betul. Betul tak? Okey, 66 darab berapa? 66 darab 3. 3 darab 6, 18. 3 darab 6, 18. 18 tambah 1, 19. So, dapat berapa?
198. Tolakkan. 1 tolak 8 tak boleh, pinjam dengan 3, tinggal 2, 10, dapat 10. Okey, dapat 10. Okey, dapat 10. Okey, 10 tolak 8, 2, 2 tambah 1, 3. 2 tolak 9 tak boleh, pinjam dengan 1, 2 tinggal 1, dapat 10. 10 tolak 9, 1, 1 tambah 2, 3. So, dapat 3, betul? Betul. Okey, baik. So, sekarang bila dah sampai macam ini, Syazwan Firdaus, kita letakkan sifar. Sebab ada baki lagi, kita letakkan sifar. Automatik. Bila kita letak sifar dekat bawah, sebab kita nak selesaikan, atas letakkan titik perpuluhan. Cikgu, siapa yang nak kena buat titik perpuluhan tu? Saya yang kena buat. Faham atau tidak? Fazlan Firdaus. Saya yang kena letakkan titik perpuluhan tu. Faham atau tidak? Faham. Okey, baik. So, sekarang ni. 66. 66 darab berapa dapat 330? 5 darab 6, 30. 5 darab 6, 30. 30 tambah 3, 330. Maka kita letakkan kat sini. 66 darab 5 dapat 330. Oops, sorry. Tolakkan, habis. Maka dapatlah 13.5. So tahniah siapa yang dapat kira sampai habis lah. Alah, pendek je dalam kira dia. Memang nampak pendek. Tapi kalau awak nak tahu, ramai murid cikgu give up nak kira benda ni. Malas. Sebab apa? Sebab sifir 66. Tapi sebenarnya bila kira, 13.5 je dapat pun. Tak panjang pun jalan kerja dia. Tapi ramai murid yang terus set dalam kepala, aduh, sifir 66, malasnya nak buat. Itu murid kalah kat situ. Jadi cikgu tak nak murid-murid cikgu kalah dekat situ. Kiralah matematik tu. Sebenarnya kadang-kadang jawapannya pendek saja walaupun nombor tu besar-besar. Faham atau tidak? Faham atau tidak? Okey, so sekarang cikgu patah balik. Okey, Carol, offkan mic. Okey, terima kasih Carol. Pandai Carol. Macam itulah Carol, gunakan Google Meet. Okey, baik. So sekarang cikgu pergi balik kat gambar yang cikgu ajar tadi. Okey, baik. Murid-murid tengok tu pada skrin sekarang. Tengok pada skrin sekarang. Jadi panjang BC ni ialah 13.5. Jadi sini pun 13.5. Itu kena tahu. Panjang bentuk segi empat tepat yang bertentangan tu mesti sama panjang. So sini 66.6. Cikgu, kenapa kita kena cari yang sini, cikgu? Kenapa kena cari panjang ni? Ada sebab dia. Nanti cikgu terangkan. Sebelum cikgu terangkan yang itu, sebab tu cikgu nak tunjukkan kepada awak dulu. Cikgu tunjukkan kepada awak. Kena cari macam mana nak cari ni. Gunakan formula luas segi empat tadi. Awak nampak tak level soalan UPSR? Dia nak panjang pagar tadi, cikgu hitung jumlah panjang-panjang. Jumlah kena tambah je, cikgu. Tapi sebelum nak boleh tambah dekat panjang pagar tadi, kita kena cari dulu maklumat ini. Ada sebab dia. Baik, sekarang tengok seterusnya. Cikgu tak perlu terangkan yang ini. Cikgu tak perlu terangkan yang ni. Sebab awak dah cari sendiri tadi. Awak dah boleh cari. Yang ini pun cikgu tadi dah tunjukkan. Darab 10, darab 10. Okey, darab 10, darab 10. Kita nak buang titik perpuluhan dia tu tadi cikgu pun dah terangkan. Yang penting awak dah mampu, awak rasa, awak dapat lihat, awak dapat tengok sendiri. Macam mana nak keluarkan 13.5. Itu yang paling penting. So sekarang next. Murid-murid. Sekarang kita nak cari panjang E ke F. Panjang apa? E ke F. Ni. E ke F. Cikgu, A ke B nak kena cari tak? Panjang A ke B? Tak payah. Kenapa tak payah cari? Kenapa cari kat E dengan F saja? Sebab EF dengan AB sama je panjang Ya, bagus Rajaudin. Awak memang bagus Rajaudin. Panjang E ke F dengan B ke A tu panjangnya adalah sama. Jadi kalau kita dapat panjang E ke F, dah tentu A ke B tu sama. Cikgu, kenapa cikgu sebut kena cari panjang A ke B juga? Nanti bila dapat A ke B, E ke F, A ke F, kita tambahkan sebab ini adalah pagar dia tadi. Yang kita nak cari, betul tak? Itu maksud dia. Okey, tapi biar dulu. Okey. So sekarang cikgu nak tunjukkan kepada awak macam mana nak cari EF. Panjang EF ialah 22.5 tolak 13.5. Cikgu, kenapa tiba-tiba dapat yang ni, cikgu? 22.5 tolak 13.5. Cikgu kena patah balik. So sekarang tengok betul-betul. Kenapa cikgu patah balik?
Murid-murid, perhatikan gambar raja yang sekarang ini. Perhatikan gambar raja 22,5 ini. Cikgu nak terangkan tunjukkan kepada murid-murid. 22,5 ialah daripada F ke D. D. Okey, kalau E ke D berapa tadi? E ke D tadi berapa? E ke D berapa? E ke D tadi. Kita dah cari tadi kan? Panjang ED tadi kan? Berapa? 13,5. Jadi kalau F ke D 22,5, E ke F ni 3. Jadi berapa baki kat sini? Sebab itu kita gunakan operasi Tolak. yang panjang tolak yang belakang dia, maka dapat baki dia tadi. So tadi cikgu dah kirakan tadi dapat berapa meter tadi kat sini? E ke F tadi. Okey, awak kirakan bentuk lazim 22,5 tolak 13,5 dapat berapa? Kirakan sekarang. 9. Kirakan bentuk lazim sekarang. Berapa Aisyah? Aisyah dah masuk 9. Baru habis kelas. Oh, baru masuk. Okey, baik. Aisyah sempat tengok tadi yang 9 meter tu Sempat. Oh, sempat. Tak apa Aisyah. Nanti Aisyah kalau nak faham balik daripada awal yang 13,5 tadi Aisyah tak nampakkan jalan kerja dia kan? Aisyah pun tak sempat kira kan? Jadi Aisyah kalau betul-betul nak tengok balik ni nanti cikgu akan letak link rakaman. Aisyah kena tengok daripada awal. Kalau Aisyah tak percaya cakap cikgu, Aisyah kena tanya kawan-kawan kita yang ada ni. Ada pemikiran, ada kemahiran yang sangat penting untuk difahamkan. Macam mana 13.5 ni kita boleh dapat? Daripada luas ni kita bahagikan dengan lebar, dia dapat panjang segi 4. So Aisyah kena tengok baliklah link rakaman tu okey, baik. So sekarang kita sambung balik. Okey. So dapat 9 meter. Macam mana dapat 9 meter? 22,5 tolak 13,5. Dapat 9 meter ni. Okey, jelas Macam mana dapat 9 meter tadi Boleh semua? Baik. Okey, so sekarang cikgu pergi balik semula. Okey, murid-murid. So sekarang dia kata apa? Kita dah nak selesaikan yang akhir tadi. Cari perimeter E ke F, E ke F, F ke A ke B. Apa tu perimeter? Tambah sekeliling. Cikgu, kenapa B ke F tak B ke E tak ni? Ni. B ke E tak cari? Kenapa B ke E kita tak pasang pagar? Belakang rumah. Itu dah masuk kat rumah dia tadi, betul. Itu dah kawasan rumah. Kalau dia pasang pagar macam dia nak masuk rumah dia, betul. Jadi bila kita pasang pagar mestilah melibatkan kawasan yang kita nak tutup saja, betul. Jadi sebab itu kita tambahkan siapa? 9 tambah dengan berapa tu? 6,6 tambah dengan 9 balik. Ni 9 dah kat sini. Sini 9. Sini 9 meter. Ini 6,6 meter. Kita tambahkan yang kita nak pasang pagar. Jadi jawapannya berapa tu? 24,6 meter. Bacakan Rajaudin ayat dia yang bawah tu. Panjang pagar yang untuk pemasangan pada halaman depan rumah Freddy ialah 24,6. Itulah panjang pagar dia. Okey. Cikgu, perimeter tu apa? Yang kita tambah tadi itulah sekeliling yang kita perlukan saja. Dapat tak ilmu ni tentang peluas segi 4 dikaitkan dengan perimeter. Last sekali nak cari panjang pagar. Panjang pagar tu berkait dengan konsep perimeter. Boleh semua? Boleh. Masa tahun 4, tahun 5 kita belajar perimeter saja. Kita belajar mencari luas saja. Tapi di tahun 6 kita menyelesaikan masalah yang melibatkan kehidupan seharian. Ini kehidupan seharian ni. Macam mana konsep perimeter tu, konsep luas tu digunakan dalam kehidupan seharian. Boleh semua? Boleh. Penerangan ini sangat panjang dan sangat memerlukan perhatian murid-murid. Inilah setiap tahun 6 akan hadapi. Bukan awak orang pertama. Cikgu Suhaimi dah hadap ini daripada 2016, 2017, 2018, 2019. Okey, sekarang 2020 tak sempat belajar, PKP, 2021 pun PKP. Jadi awak jangan merasa stres, jangan rasa penat. Bukan awak orang pertama. Okey, benda ni setiap tahun murid-murid darjah 6 dah belajar. Jadi, nak ke tak nak ke, semua akan ke sekolah menengah. Tapi sebelum ke sekolah menengah, kemahiran-kemahiran ini mesti dibawa bersama.
Kalau awak pergi dengan diri kosong ke sekolah menengah, awak boleh fikir-fikirkan. Tapi kalau awak bawa dengan ilmu-ilmu ni, awak akan rasa mungkin susah tu tetap ada, tapi sekurang-kurangnya beg yang awak pikul ke sekolah menengah tu ada ilmu yang dibawa bersama. Bukan pergi kosong. Okey? Baik, ini baru penyelesaian masalah melibatkan perimeter dan luas. Ada lagi pula. Selesaikan masalah luas permukaan dengan isi padu pula. Ada dalam buku teks awak. Betul atau tidak? Penyelesaian masalah melibatkan luas permukaan dan isi padu pula. Okey. Boleh? Kita nak pergi tajuk yang ini pula. Okey. Ada tak penyelesaian masalah melibatkan isi padu dalam buku teks, Rajauddin? Ada. Ada. Buku surat apa, Rajauddin? 142. Okey, semua tengok muka surat 142. Mana ni? 142 ke, Rajauddin? Seratus empat puluh enam, Rajauddin kan? 146. Okey. Baik, yang ini cikgu tak nak ajar dulu untuk hari ni. Cukuplah hari ni cikgu terangkan tadi apa dia? Penyelesaian masalah melibatkan apa dia? Perimeter dan luas. Okey, jadi cuba murid-murid tengok muka surat 145. 145. Khususnya murid SK Belembang lah, Syazwan. Terima kasih Syazwan dan Khairul. Okey, dah boleh masuk kelas. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, bagi murid-murid sekolah lain pun terima kasih yang join. Okey, jadi cikgu nak awak buat dalam buku Math 1. Rajauddin, dua-dua ada buku kan? Buku mana yang last kita buat, Rajauddin? Math 2. Math 2. Math 2 dah banyak, betul tak? Tu. Banyak tak? Dah terbanyak sangat ke macam mana? Cuba awak tengok. Cikgu nak balance kan nanti. Math 1 dengan Math 2 sekarang ni lebih kurang je. Lebih kurang. Okey, kita buat Math 1 pula, Rajauddin. Okey, baik murid SK Belembang. Buat dalam buku Math 1. Okey, dalam buku Math 1. Minggu depan, minggu last sekolah tau. Jadi minggu depan cikgu akan letakkan box, murid-murid dah boleh hantar buku. Okey, so hari ni punya latihan buat buku Math 1. Okey, soalan yang cikgu nak murid-murid buat, soalan A dan B sahaja. Soalan A dan B sahaja. Boleh? Rajauddin, Syazwan Firdaus dan Khairul buat dalam buku tulis A dan B je. Boleh. Dalam dua soalan ni ada pemikiran yang sangat yang sangat mencabarlah dalam dua soalan ni. Okey, awak perlu berfikir apa yang dimaksudkan dalam ayat-ayat yang okey, so awak boleh cuba. Okey, kalau awak tak nak buat dulu, awak nak tengok link rakaman balik semula sebelum awak buat latihan pun boleh. Okey, so dua soalan ni. Okey, itu saja. Kelas seterusnya nanti pada hari Ahad kita akan belajar penyelesaian masalah melibatkan luas permukaan dan isi padu pula. Boleh semua? Boleh, insyaAllah. Boleh. Okey. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada Buka kamera, tak buka lah. Tak awet ke? Okey, buka kamera awak. Okey. Okey, apa khabar semua sihat ni Dah lama tak jumpa ni. Okey, baik itu saja. Terima kasih semua. Bye.
Kita jumpa hari Ahad minggu depan. Okay, bye. Aisyah tak payah. Aisyah tak payah kat gambar. Cikgu nak ambil gambar nak mula sikit berlemang je. Syazwan Sim pun tak apa. Okay, terima kasih semua. Okay, selamat mencuba. Okay, Aisyah kena tengok link rakaman Aisyah. Kena tengok daripada awal. Okay, Aisyah? Boleh cikgu. Okay, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, Bye, cikgu. Karul. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. What?